Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, so malam ni aku nak buat satu lagi video, alright. Lebih kepada pembelajaran lah. Oke, so sudah 3 hari aku tak buat video, tapi hari ni ada kesempatan sikit, agak busy. Sebenarnya aku agak busy. Oke, agak busy dalam 2-3 hari ni. Oke, so baru malam ni dapat kesempatan untuk buat video. Alright, so malam ni aku nak cerita sikit tentang counter yang pagi tadi trending. Okay, terutamanya counter Saudi. Okay, counter Saudi di mana counter ni mencatat kenaikan tak silap aku dalam 44.44%. Okay, ini counter induk dia, kontanak dia tak silap aku naik dalam kita tengok Saudi, okay, Saudi Warren. Okay, naik dalam 250%. Okay, so ini adalah satu kenaikan dalam masa sehari yang begitu banyak dengan volume yang amat signifikan sekali. Okay, so kita nak kaji. Alright, sebelum tu kita nak tahu dulu Saudi syarikat apa. So sebenarnya Saudi ni adalah syarikat sejuk beku tak silap aku. Okay, syarikat makanan sejuk beku. Okay, apa yang menyebabkan harga saham tu naik? Okay, adakah dia ada kaitan dengan bisnes yang telah dia lakukan ataupun dia dapat projek ke apa tu, kita tak tahu. Sebab apa sekarang ni yang trending adalah counter-counter minyak atau counter-counter energi, tetapi counter Saudi ni adalah counter sejuk beku. So apa kaitan counter sejuk beku dengan minyak? So tak ada, macam jauh kaitan dia. Okay, so kita nak tahu kenapa. Okay, dari sudut fundamental, macam kalau ikutkan tiada frozen food processor. Ni ya, dia ada satu berita di mana frozen food processor Saudi surge to all-time high following deal to enter Chinese market. Okay, so berkemungkinan disebabkan ini, kemungkinan banyak pelabur-pelabur dalam dan mungkin luar juga masuk ke dalam syarikat atau melabur dalam syarikat Saudi ni, menyebabkan harga saham Saudi ni naik. Harga saham ni Saudi ni naik. So kalau kita tengok 7 jam yang lepas dalam 3 hari, tetapi counter ni dah naik pada awal pagi. Silap tu pada kita ni pada 7 jam semalam lagi dia dah naik sebenarnya. Okay, semalam lagi dia dah naik. So bermaksud harga saham dia dah absorb, dah absorb berita-berita positif lah, menyebabkan harga saham ni naik dengan naik tinggi. Okay, so tapi malam ni aku nak bincang dari segi technical analysis, bagaimana kita boleh detect sesuatu counter di bahagian kawasan ini. Okay, di bahagian kawasan ini ni, right, sini dan juga kawasan-kawasan sini lah. Okay, area-area sini lah. Okay, so kita bagaimana kita nak membeli di area-area sini dan kita tunggu harga saham ni bergerak naik. Okay, so ini lebih kepada technical analysis lah, kajian saham. Alright. Okay, kejap. Alright, so sekarang ni kita tengok pattern. Okay, secara patternnya, okay, aku dah cerita pattern dipanggil pattern buy on dip, bermaksud okay, kita tengok ini adalah support dia. Okay, support ataupun resistance dia. Okay, kalau kita tengok sini, kita boleh buat resistance. Alright, pada 35 sen tu, right, dia turun melebihi resistance. Okay, menyebabkan harga saham tu membuat satu support, okay, pada harga lebih kurang 31 sen setengah macam tu. Okay, 31 sen setengah lah. Alright, selepas itu dia test beberapa kali. Kalau kita tengok, dia test beberapa kali. Okay, dia berlega-lega di kawasan 35 sen ni sebelum dia membuat satu, kita tengok membuat satu kenaikan. Dia pecah resistance. Okay, dia pecah resistance dengan volume yang tak adalah banyak sangat. Okay, so dia pecah resistance dan dia buat retracement dekat sini. Okay, dan dia sustain di bahagian 35 sen sebelum dia naik. Alright, so ini adalah dari segi teknikalnya. Okay, saham sudah menunjukkan signal-signal yang dia akan naik. Okay, counter Saudi dah sudah menunjukkan beberapa signal yang dia akan naik. Cuma orang kena sabarlah. Okay, di mana pada around 4 Februari ni dia jatuh paling bawah sekali dan tunggu dia melakukan reversal. Okay, sekejap ya. Kita padam dulu.
Okay, kita letak support. Okay, support dia ataupun resistance dia yang amat penting kat sini. Okay, 30 mesin ni. Alright. And bila habis kat sini, kita tengok di bahagian sini dia sudah mula membuat satu candle reversal. Okay, candle reversal hijau kat sini. Alright, dan candle reversal hijau ni menyentuh 35 sen ni tetapi gagal dan dia turun balik. Okay, beberapa kali dia dua kali. Okay, dua kali. Right, dia test 35 sen ni sebelum dia berjaya pecah. Okay, berjaya pecah sebelum dia retrace dahulu dan dia naik dengan tingginya. Okay, so maksud 35% ni adalah critical. Okay, resistance dia. Okay, kalau dia pecah memang dia akan naik lah. Okay, dia akan naik melepasi 35 sen ni. Alright. Tapi kita nak tengok ini based on the resistance. Okay, dulu adalah support, dia become resistant. SNR lah maksudnya. Support become resistant. Okay, itu adalah salah satu cara untuk kita cuba identify. Okay, cuba identify harga saham yang cuba untuk melepasi support ataupun resistance dia yang merupakan support. Okay, kalau dia pecah selalunya akan berada di atas 35 sen ataupun support dia yang lama tu. Alright, tu adalah salah satu cara lah. Alright, lagi satu kita boleh tengok, okay, RSI. Kalau kita tengok RSI di area sini, okay, kalau kita tengok RSI di area sini, kita tengok dia sudah oversold. Okay, dia sudah oversold. Alright, dia dah oversold di bahagian sini. Okay, tetapi belum cukup ke bawah lagi. Alright, so nanti aku ajar macam mana untuk katakan bahawa kawasan ni bukanlah kawasan yang seharusnya beli. Okay, seharusnya boleh beli, tetap boleh beli sebab apa, dia akan naik, selepas tu buatlah keuntungan kat sini kan, kawasan sini. Tapi bukanlah kawasan yang terbaik untuk membeli. Okay, bukanlah kawasan yang terbaik untuk membeli. Alright, so bila kita tengok RSI dia dah di bahagian bawah sebelum masuk oversold. RSI oversold adalah salah satu cara untuk kita membeli harga saham, kita membeli pada harga yang amat-amat murah. Okay, amat-amat murah. Okay, adakah RSI oversold ni menunjukkan bahawa kita seharusnya membeli? Ada juga tidak semestinya. Kita kena tunggu confirmation. Confirmation selalunya akan datang daripada harga saham tu pecah, okay, ataupun bergerak cuba memecah, okay, cuba melepasi, okay, support become resistant dia, okay, dan dia cuba beberapa kali. Alright, dia cuba beberapa kali dan selepas dia berjaya dia duduk di atas. Okay, kita tengok dia duduk di atas SNR dia ataupun support become resistant dia. Okay, so sekarang dia jadi support dan dia terus naik. So ini salah satu, ni boleh salah satu indikator. Okay, kita boleh standby untuk cuba monitor saham tu. Okay, cuba monitor dan tengok any candle reversal yang wujud. Okay, lagi satu kalau kita tengok di area sini kalau kita tengok di area sini, okay, di area sini hanya bergerak secara, okay, hanya bergerak secara, kalau kita tengok bahagian yang kecil ni, hanya bergerak secara sideways. Tetapi kalau kita tengok kepada RSI, okay, kalau kita tengok pada RSI, ada satu trend di mana pergerakan dia naik. Okay, kita ambil ke sini sampai sini. Okay, kita tengok. Okay, RSI bergerak, okay, naik ke atas. Alright, RSI bergerak naik ke atas. Itu bermakna ada wujudnya, okay, RSI bullish divergence. Okay, itu dipanggil RSI bullish divergence. So aku tak boleh nak tulis, so boleh aku tulis sini. Okay, kejap, aku nak tulis ni. Okay, just tak apalah, aku tak banyak sangat ni. Okay, RSI bullish divergence. Okay, boleh dikatakan, okay, aku tulis RSI bullish divergence. Okay, RSI bullish divergence. Oops, tak nampak. Tak nampak. Tapi aku letak sini lah Alright, RSI bullish divergence. Okay, kita tengok di mana pergerakan saham atau pergerakan kontennya hanya mendatar. Okay, tetapi RSI dia bergerak naik. Okay, kita tengok bergerak naik. Okay, dia bergerak naik. Okay, so ada petanda-petanda bahawa RSI melakukan bullish divergence. Okay, lagi satu, aku tunjuk bagaimana mencari ataupun menggunakan Bollinger Band. Okay, Bollinger Band adalah salah satu indikator juga. Okay, sekejap ya. So kita guna Bollinger Band teruslah.
Okay, Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. Okay, so Bollinger Band. Alright, so kalau kita tengok pada Bollinger Band, alright, kita tengok di bahagian sini, okay, di bahagian sini di mana, okay, di mana harga saham tu di bawah lower Bollinger Band. Okay, dia ada 3 line, okay, lower, middle and upper Bollinger Band. Alright, so harga saham tu berada di bawah lower Bollinger Band di mana dia dengan dan di bawah lower Bollinger Band dan juga RSI is oversold, bermaksud harga saham tu dah maksimum turun, boleh dikatakan maksimum turun ke bawah. Lagi satu kita boleh support jawapan kita dengan dia berada di bawah support ni lah, support ni, dan dia sudah habis, dikatakan habis untuk turun, untuk turun ke bawah. So ada potensi untuk dia sideways ataupun dia bergerak naik. So kita boleh kurangkan risiko kita lah daripada segi itu. So ada beberapa indikator. Hari ni aku tunjuk RSI dan juga Bollinger Band. So Bollinger Band. So kalau kita combine dengan stochastic, tengok stochastic, right? Stochastic pun pada area sini, kita tengok sudah oversold. So lagi double confirmation. Di mana di kawasan sini, menunjukkan oversold. So kedua-dua oversold dekat sini. Stochastic oversold, RSI oversold dan juga Bollinger Band di bahagian lower band. Lower band. So ketiga-tiga ni adalah merupakan indikator bahawa harga saham ni sudah menurun begitu bawah sekali. Lagi satu pattern juga menyaport. Pattern pada Bollinger Band ni. Kalau kita tengok pattern dia, kita tengok buy on dip, membeli dalam area bawah. Alright, so pada area sini sebenarnya, pada area sini lah, area sini di mana kebanyakan trader saham akan berasa begitu takut. Ini dari segi emosi lah. Aku cerita dari segi emosi di mana tiada siapa akan pandang counter Saudi ni. Tiada siapa yang pandang counter Saudi di area-area sini. Kecuali yang dapat identify, boleh dapat kesan, emosi pelabur. So bagi aku di kawasan sini dia akan menimbulkan panik. Panic selling kita tengok, panic selling yang begitu banyak sekali. Dia katakan banyak jugalah dia turun secara mendadak. So bermaksud panic selling. So pada area sini tiada siapa yang akan membeli. Kecuali sesiapa yang detect ada reversal, candle reversal, detect RSI bullish divergence ada ke tidak, dan juga oversold. Kalau stochastic oversold, RSI oversold dengan di bahagian Bollinger Band di bahagian lower, ada potensi untuk counter saham tu bergerak naik, ataupun dia kalau sideways pun, kita boleh kurangkan risiko lah. Bermaksud dia nak turun lagi bawah tu ada possibility, tapi agak jarang, agak tipis. Alright, so itu adalah dari segi emosi. So lagi satu kita cerita sikit pasal warrant Saudi. Alright, so Saudi warrant ni, kita cerita sikit medical chart Saudi warrant. Kita tengok sikit lah. Saudi warrant ni sebenarnya mempunyai maturity. Yang bahayanya maturity dia tinggal beberapa, lebih kurang dalam 21 hari sahaja. Selalunya 2 minggu sebelum 31 atau pertengahan bulan 3 dia dah tutup account ataupun tutup trading. So kenaikan begini ialah mungkin siapa yang berani mengambil risiko membeli di area-area sini sudah menuai hasil lah. Di bahagian sini. So di bahagian sini, right? Pada 10 sen dia pernah cecah pada 10 sen paling rendah. 10 bukan 10 sen, 1 sen sahaja. 1 sen sahaja. Alright. So kalau kepada trader-trader yang sanggup hilang duit, ataupun tidak mungkin mempunyai duit lebih ataupun tidak kisah untuk hilang modal dia, mungkin diorang dah berani untuk masuk di area di sini. Memandangkan bahawa maturity date dia yang begitu hampir. So tapi masalahnya pada newbie, di mana newbie selalunya akan kejar harga ni.
okey. Dan kejar harganya, dan paling bahaya apabila dia cuba kejar di area-area sini okey. Di area-area sini, di area-area sini, dan paling bahaya adalah pada area sini. Okey, so dia kejar right harga, dan dia beli pada harga area-area yang saya bulat je lah. Okey. So apabila dia membeli pada hari-hari sini, okey, dengan maturity date macam ni, okey, pada maturity date macam ni, okey, ada possibility bahawa kaunter saham ni akan, okey, turun balik, okey, turun balik. Okey, mungkin juga ada naik. Okay, kita pun tak pasti pergerakan saham dia macam mana. Okey, tapi bahaya dia bila dia mempunyai maturity date yang hampir-hampir. Okey, hampir-hampir nak expired macam ni. Okey, mungkin ada juga orang cakap, okey, share price dia dah melepasi exercise value, bermaksud dia in the money. Okey, kita boleh convert kepada mother share lah. Okey, tetapi selalunya kalau nak tukar kepada mother share ni, dia nak kata untung tu saya pun tak pernah lagi tukar. Okey, selalunya saya trade dan saya jual saja, saya tak ada pengalaman untuk tukar. Walaupun tukar pun masih lagi memerlukan modal ataupun perlu top up lagi lah. Okey, saya pun tak tahu, ada pengiraan dia, Okey, ada pengiraan dia. Alright. So secara kasarnya Saudi War ni atau Saudi Warren ni dah menjadi in the money lah. Okey, in the money. Alright. Okey. So itu saja untuk counter Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.